teka lagu best. Ha? Demam teka lagu best? Bermula 24 Mac hingga 1 Mei ini, anda berpeluang memenangi sebahagian dari RM18,000 dalam teka lagu best. Jadilah pengirim SMS ke-7 selepas isyarat teka lagu best dikeudarakan ketika lagu sedang ke udara. Type best, jarak, TLB dan hantar ke 39111. Berikan judul lagu dan nama penyanyi dengan betul ketika penyampai menghubungi anda. Teka lagu best menangi sebahagian dari RM18,000 hanya di Best FM, terbaik untuk harimu. Antara paparan menarik dalam edisi Buletin Selatan 11 April 2015. Sultan dan Permaisuri Johor berangkat ke majlis perkahwinan anak Datuk Khalid. Kerajaan Johor bantu pengamal media sambung belajar. LKIM senarai hitam peniaga naikkan harga kerana GST. 3 Karnival meriahkan sambutan kemahkotaan peringkat MUA. Dan akhir sekali, keputusan calon berjaya ke program matrikulasi diumum Isnin. Salam sejahtera. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dan Permaisuri Johor Raja Zari Sofia Sultan Idris Shah berkenan menghadiri majlis persandingan anak Menteri Besar Johor Akmal Saufi Datuk Muhammad Khalid dan pasangan Nur Syamizah Datuk Sayuti malam tadi. Majlis yang berlangsung pada pukul 8.30 malam di kediaman rasmi Menteri Besar Johor itu turut dihadiri anak anda Sultan Johor yang lain. Lebih 1,500 tetamu kenamaan hadir memeriahkan majlis resepsi berkenaan. Ketibaan baginda berdua disambut oleh Datuk Muhammad Khalid Nordin dan isteri Datuk Seri Rosni Omar. Pada majlis resepsi itu, Sultan Ibrahim dan Raja Zari Sofia turut berkenan menepung tawar kedua-dua pasangan pengantin yang mengenakan busana berwarna kuning air. Turut menghadiri majlis itu ialah Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, termasuk beberapa Menteri Kabinet dan Barisan Exco Kerajaan Negeri. Akmal Saufi dan Nur Syamizah masing-masing 28 tahun telah diijab kabulkan pada 28 Mac lepas. Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin menyarankan agar pengamal media di negeri Johor supaya terus mendalami ilmu kewartawanan dengan melengkapkan diri masing-masing mengenai aspek baru dalam pemberitaan masa kini. Beliau berkata kerajaan negeri akan sentiasa menyokong dan membantu rakan media yang berhasrat menyambung pengajian mereka sekaligus yang mampu meningkatkan mutu dan prestasi kerja mereka. Hubungan dengan itu, saya menyeru agar rakan-rakan media mengambil kesempatan serta peluang yang ada untuk mendalami ilmu kewartawanan masing-masing. Ketika ini banyak institusi pengajian tinggi yang menawarkan pelbagai kursus kewartawanan dan media di pelbagai tahap. InsyaAllah, kerajaan negeri akan sentiasa menyokong dan akan berusaha membantu pelaksanaan hasrat rakan-rakan media Johor sekiranya ada di kalangan saudara-saudari sekalian di negeri ini yang berhasrat menyambung pengajian mereka dalam bidang kewartawanan dan media. Beliau, penggunaan peralatan serta aplikasi serba canggih semata-mata tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan sekiranya tidak melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang seiring dengan permodenan. Katanya pengamal media kini sedang berdepan dengan cabaran apabila wujudnya golongan wartawan rakyat yang cuba mengambil alih peranan wartawan dalam banyak perkara. Saya mengutarakan persoalan ini kerana banyak yang telah diadukan tentang kredibiliti dan kebolehyakinan masyarakat terhadap berita yang disampaikan golongan wartawan rakyat atau citizen journalist ini. Tetapi hakikatnya ramai juga berkeyakinan bahawa citizen journalist telah mengambil alih peranan wartawan dalam banyak segi. Dan ini yang disebut oleh YB Tuan Haji Jaiz mengenai soal persaingan
dan cabaran yang dihadapi oleh tuan-tuan dan puan-puan sebagai wartawan tradisional pada hari ini. Mereka, citizen journalist, lebih dipercayai. Biarpun ketika melaporkan perkara yang batil dan tidak benar, mereka berjaya mensensasikannya. Impaknya sangat besar dan sukar untuk dineutralkan. Datuk Muhammad Khalid berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Anugerah Media Johor di Berjaya Waterfront baru-baru ini. Wartawan Berita Harian Muhammad Badrul Kamal Zakaria muncul sebagai penerima Anugerah Menteri Besar Johor. Anugerah yang pertama kali diperkenalkan bagi penulisan artikelnya bertajuk Jenama Khas Johor Bantu Usahawan. Sementara itu, bagi kategori anugerah khas pula, ia dianugerahkan kepada bekas wartawan utusan Jaafar Ahmad atas sumbangan beliau selama 30 tahun dalam bidang kewartawanan terutamanya di negeri Johor. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Johor dan juga Jabatan Perangan Negeri Johor atas anugerah anugerah khas terbaik wartawan pada tahun ini, dan saya tak sangkalah akan dianugerahkan anugerah inilah. Harapan saya agar wartawan yang sedang berkhidmat ketika ini meningkatkan lagi pengetahuan mereka dalam bidang kewartawanan agar penulisan mereka lebih berkesan dan dapat membantu pembangunan negeri Johor yang sekarang ni ke arah globalisasi lah, seperti yang dikendaki oleh Duli Hang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor. Sebanyak 34 anugerah disampaikan pada Majlis Anugerah Media Johor berkenaan yang dihadiri lebih 200 pengamal media. Turut hadir Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Penerangan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Johor, Mat Jair Sardir, Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Perdagangan dan Kepegunaan Johor, Datuk T. Siu Kiong dan ketua-ketua biro dari pelbagai agensi media. Majlis turut diserikan dengan pelbagai persembahan nyanyian dan kebudayaan. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM akan menyenarai hitam mana-mana peniaga yang sengaja menaikkan harga jualan ikan dengan alasan pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST sejak awal bulan ini. Pengerusinya Datuk Imam Hizam Ibrahim berkata, pihaknya tidak teragak-agak untuk mengenakan tindakan itu sebagai pengajaran kepada peniaga agar lebih bertanggungjawab terhadap perniagaan mereka. Beliau yang juga anggota Parlimen Kuala Selangor berkata, pihaknya bersama Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama akan melakukan pemantauan berterusan bagi mengekang sebarang manipulasi oleh peniaga berikutan pelaksanaan GST. Katanya nelayan dan pengguna dalam masa yang sama juga perlu memainkan peranan dengan melaporkan kepada Kementerian Perdagangan, Koperasi dan Kepegunaan KPDN-KK bagi diambil tindakan. Jelasnya tiada peniaga yang disenarai hitam buat masa ini dan tindakan berkenaan adalah sebagai langkah pencegahan agar para peniaga menjual ikan pada harga yang berpatutan. Sementara itu, beliau turut mengumumkan pembinaan 3 lagi pasar nelayan di negeri ini tahun ini termasuk di Kampung Pasir Gudang Baru bagi memasarkan ikan segar kepada pengguna sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan pesisir pantai berkenaan. Beliau berkata keseluruhannya 50 pasar nelayan akan dibina di seluruh negara tahun ini dengan kos RM200,000 sebuah selepas pembinaan 48 pasar nelayan di seluruh negara pada tahun lalu. Katanya Kampung Pasir Gudang Baru yang terkenal dengan penternakan kupang juga berpotensi untuk dimajukan sebagai medan kupang bakar bagi menarik kehadiran penggemar makanan laut dan pelancong. 3 karnival bakal memeriahkan sambutan keanggotaan Sultan Johor peringkat daerah Muar selama 3 hari bermula 17 April ini.
Menurut Yang di-Pertua Majlis Perbadaran MUA Ramli A. Rahman, karnival tersebut adalah karnival Hari Peternak, Peladang dan Nelayan Kebangsaan HPNKK peringkat negeri, Karnival Johor Corporation dan Karnival Jabatan Sultan Ismail. Katanya karnival HPDN-KK akan diadakan di Jalan Maharani, Karnival Johor Corporation pula di Dataran Tanjung Emas dan Karnival Jabatan Sultan Ismail hanya pada 18 April. Bagi karnival Jabatan Sultan Ismail, ia akan diadakan di atas jambatan selama 13 jam apabila ditutup untuk lalu lintas dari pukul 3 petang hingga 3 pagi pada 18 April. Menurutnya, bagi Karnival Johor Corporation pula melibatkan pameran dan jualan produk, kempen pemeriksaan kesihatan percuma, festival kebudayaan motivasi, persembahan kazal dan pertandingan akhir futsal antara pihak berkuasa tempatan PBT seluruh negeri. Selain itu, rakyat berpeluang bertemu Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar dari dekat pada jamuan teh rakyat di Dataran Tanjung Emas. Beliau berkata bagi karnival Jambatan Sultan Ismail, ia akan menempatkan lebih 40 gerai di atas jambatan, tetapi tidak dibenarkan menjual makanan dan orang ramai berpeluang melihat pertandingan bot berhias serta pertunjukan bunga api. Untuk paparan berita selanjutnya, kita kembali selepas ini. Saya memilih produk restoran ni kerana penghasilannya amat meningkat. Di kawasan yang bermasalah boleh meningkatkan hasil FFB di tahap yang optimum. Pilihlah baja biokimia Real Strong hari ini. Keputusan calon yang berjaya ke program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia sesi 2015-2016 akan diumumkan pada Isnin ini. Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan ini memaklumkan hanya pelajar sijil pelajaran Malaysia SPM 2014 yang membuat permohonan sebelum tarikh tutup pada 30 November tahun lalu boleh menyemak keputusan di laman sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia. Bagi calon yang berjaya dan ditawarkan ke program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia sesi 2015-2016, calon dikehendaki mencetak beberapa dokumen untuk dibawa bersama semasa mendaftar di kolej. Perkara yang perlu dicetak adalah surat tawaran, panduan pendaftaran pelajar, maklumat peribadi pelajar, akuan persetujuan ibu bapa, penjaga dan kesihatan pelajar, pengakuan bebas penyalaan gunaan dadah dan borang, perjanjian pelajar sebanyak 2 salinan. Bagi calon yang tidak berjaya, rayuan boleh terus dibuat melalui laman sesawang www.moe.gov.my mulai Isnin 13 April hingga 26 April depan. Talian bantuan bahagian matrikulasi boleh dihubungi seperti yang tertera bermula 8.30 pagi hingga 4.30 petang pada hari bekerja. Polis Diraja Malaysia PDRM kini menjalankan siasatan dan pemeriksaan dalam kalangan pejabat awam untuk mengesan mereka yang berkemungkinan terlibat dalam aktiviti keganasan. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata amaran keras akan diberikan bahawa polis tidak akan bertolak ansur dan akan mengambil tindakan tegas mengikut perundangan yang ada terhadap pejabat awam yang terlibat dalam aktiviti keganasan. Jelas beliau, pihaknya juga menjalin kerjasama rapat dengan Angkatan Tentera Malaysia ATM berikutan terdapat anggota pasukan itu terbabit dalam kumpulan peganas IS. Pihaknya akan memantau IS, ahli-ahli kumpulan yang baru pulang dari Syria, termasuk memantau kegiatan dan aktiviti mereka sekiranya merancang untuk melakukan perkara buruk. Sehubungan itu, beliau meminta orang ramai agar terus bekerjasama dengan PDRM dan memberi maklumat mengenai sebarang kegiatan ahli kumpulan IS agar kegiatan ekstremis dapat dikekang. Pada Ahad lalu, 2 anggota tentera merupakan antara 17 individu yang ditahan kerana merancang melakukan keganasan di Lembah Kelang.
Setakat ini, seramai 93 rakyat Malaysia ditahan sejak Februari 2013 kerana disyaki terlibat dalam aktiviti militan. Untuk laporan sukan, Arena Selatan, kita kembali selepas ini. Para pesilat Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Aitawa membuktikan kehebatan dalam seni persilatan apabila muncul juara keseluruhan kejohanan silat seni sekolah-sekolah peringkat daerah kota tinggi tahun ini. Persatuan Seni Silat Pusaka Gayung Malaysia PSS PGM Gelanggang SMK Aitawa terus mengekalkan kejuaraan silat seni di daerah kota tinggi lebih 10 tahun berturut-turut. Kejohanan yang berlangsung di Dewan Sekolah berkenaan disertai 6 buah sekolah menengah dan sekolah rendah melibatkan penyertaan 50 orang pesilat. Kejohanan tersebut dihadiri oleh penolong pegawai pendidikan daerah kota tinggi Zulkifli Mohammed serta pengetua SMK Aitawa Zakaria Abdul Jalil. Kejohanan pencak silat pada tahun ini merangkumi 3 kategori iaitu seni tari silat, seni tempur silat serta seni jurusilat. Pertandingan telah dimulakan dengan persembahan pembukaan dari Muhammad Fauzi Samikun. Persembahan bertenaga dan menarik yang dipamerkan oleh setiap pesilat berjaya memukau lebih 500 penonton yang menyaksikan kejohanan tersebut. Dalam pada itu, pesilat dari SMK Aitawa berjaya merangkul 6 pingat emas, manakala Sekolah Rendah Ismail Sa'dun membolot semua 6 pingat emas yang dipertandingkan sekaligus akan mewakili daerah kota tinggi pada kejohanan silat seni peringkat negeri Johor di Mersing, Mei nanti. Sekian untuk edisi Buletin Selatan. Salam takzim.